Okey, kelas kita hari ini kita sambung balik chapter 3 yang minggu lepas kita separuh jalan je. Okey. Semua boleh dengar suara? Respon sikit. Boleh sir. Boleh sir. Boleh sir. Boleh sir, boleh. Okey, slide nampak tak? Nampak sir, nampak. Okey, itu kita sampai chapter 3. Okey, ni objektif. Itu kita tak habis chapter 3. Okey, objektif. Lepas tu ni adalah stage of project planning. Maksudnya kat sini kalau kamu buat satu projek untuk PSC, untuk program PSC, kamu kena plan, ada dia punya step by step planning lah. Yang pertamanya kena pastikan okey. Okey, kena pastikan masalah. Kemudian kamu kena tulis assignment list. Assignment list ni dah dapat kena pastikan masalah. Kamu kena tulis apa itu input dan output. Assignment list ni maksudnya kamu kena buat satu table yang mengenal pasti apa itu input, apa itu output. Okey. Contohnya macam push button input ataupun lampu, pilot lamp, pilot light output. Jadi kat situ kamu kena tulis katakanlah push button, kamu tulis ringkasan dia PB. Lepas tu kamu kena tuliskan input dia di mana. Kamu letakkan push button tu di input mana. Contohnya macam push button. Okay, PB. Kamu kena tulis di mana? I, katakanlah di I 0.0 contohnya. So ini adalah assignment list. Kamu kena buat dalam bentuk table lah. Dalam bentuk table. Okay, dalam bentuk table. Kamu kena tulis sini input. Input. Okay, input. So tulis sini simbol pada PB katakanlah. Okay.
Lepas tu ni address dia, apa dia? Alamat dia. Okay. Address. Sama juga macam output. Okay. Itu adalah XML list yang bentuk table tu. Lepas tu kamu kena rough structure of program control. Rough structure program control tu kamu kena ni lah. Kena lakarkan, kena imagine kan, ataupun tulis dalam bentuk flowchart, ataupun tulis dalam XML list, bukan XML list, dalam bentuk step diagram, sequence step, dalam sequence step. So baru kamu dapat tahu macam mana dia ni. Contohnya kamu check kat situ, push dia akan pergi ke, bila tekan push button dia akan lampu tu menyala. So dia punya proses macam tu, kamu kena tahu flowchart dia. Tekan ni, valve ni extract, extend, retract. Okay. Lepas dari situ, dia ada teknik dia dipanggil sequence step lah. Okay. Lepas tu barulah tulis program. Okay, bila dah tulis program barulah detail structure of control system. Ni baru kamu check boleh lah detail ni. Okay. Okay, kemudian ni dia terangkan. Dia terangkan yang tadi tu, yang saya terang ni. Okay, saya skipkan sebab itu ini pun saya terang lagi. Okay. So ini adalah program AND operation. Jadi AND operation itu okay. So jawapan dia seperti inilah. Itu kamu kena buat tugasan kan, tulis XML list kan. Yang SSS 2 lah, tak salah. 2, 3 dan 4. Okay. Ini OR operation. Okay. Ni adalah ladder, ni adalah statement list, ni adalah function block diagram. Okay. So ni jawapan dia. So yang kamu tulis, kamu kena buat task tu program ni lah. Ada XML list kan. Lepas tu SSS 3. SSS 3 ni N dengan O. Okay, N dengan O. So jawapan dia seperti ni. Dia punya dia seperti ni. Sequence step, statement list dia ni. Dan ni adalah function block diagram. Okay. Selalunya kamu tulis yang ni je. Selalunya kamu tulis program PLC dalam bentuk ladder diagram ataupun statement list ni. Okay, statement list ni. Kalau diagram ni kamu convert je daripada 2 ni ke sini. Okay. Tapi kalau orang dah mahir dia tahulah macam mana tulis ni bentuk. Kalau ni bentuk N lah ni. Ni N. Okay. So ni so ni adalah O. Mula-mula je O kan. 2 ni je O. Lepas tu 2 ni je O. 2 ni je O. Lepas tu keputusan 2 ni dia akan N kan. So, sebab tu dia tulis programming O before N. Okay. Ni pula programming N before O. So S1 dengan S3 ni dia N kan. S2 dengan M4 ni dia N. Lepas tu barulah dia O. Baru dia O. Okay.
Kita teruskan dengan ni. Programming non-contact, NC-NO contact. Okay. NC ni adalah normally close, NO ni adalah normally open. Okay. Normally close tu maksudnya switch lah. Kalau normally close tu dia punya switch tu sentiasa macam ni lah. Tertutup. Terkatup. Ni switch. Okay, dia terkatup. So kita sampai kat sini terselesai. Okay. Okay, normally open, inilah dia punya simbol dia, simbol switch tu seperti ni. Normally close, simbol dia seperti ni. Simbol di PLC tersebut lah. Okay, normally open dalam keadaan biasanya dia punya switch tu terbuka seperti ni lah. Terbuka. Okay. Kemudian jadi bila dia aktif, tu maksudnya terkatup. So bila dia aktif, maksudnya bila dalam keadaan biasa dia terbuka, jadi dia tak dalam keadaan biasa tu dia tak aktif. Okay, dia tak aktif. So bila dia aktif, switch tu tertutup dan dia punya signal adalah 1. Okay, dia punya diagram dia seperti ni. Ni statement list seperti ni. Dia punya ladder simbol dia macam ni. Okay. Kemudian bila dia tak aktif, dalam keadaan biasa dia tak aktif, dia punya signal tu kosong. So dia punya function block diagram tu dia bentuk dia punya statement list ni dan dia punya ladder tu bentuknya ni lah. Okay. Kemudian normally close cara biasanya dia switch tu terkatup. So bila dia switch tu terkatup, so bila dia keadaan dia terkatup tu, dia mempunyai signal 1, dia punya function block diagram macam ni, dan statement list tulisan dia seperti ni dan ladder dia tulis gambar rajah dia seperti ni. Okay. So bila dia dalam keadaan ditekan, dia punya signal tu kosong, maksudnya dia terbuka lah, switch ni terbuka dan dia punya function block diagram seperti yang ni lah, kemudian ni lah. Okay. Okay, latching output. Okay, so kamu kena tulis dia punya this, lepas tu lukis wiring, lepas tu convertkan PLC wiring tu, convertkan the schematic diagram to PLC program, write the program in ladder, statement list and function block diagram. Write the program with memory flag and without memory flag. Test and functionality. Okay, ni kalau ada kat komputer senang nak buat lah. So dia beri seperti ni. Dia beri seperti ni. Okay, yang ni dinamakan latching lah, latching output. Maksudnya di sini
nak istilahkan apa ni, perkataan ni saya rasa tak perlu. Tapi maksud dia program latching output ni kamu akan tekan satu switch. Bila tekan satu switch sekali saja, dia akan terus on. Okey. Ni mungkin yang mana yang belajar PSC masuk kursus ada PSC itu yang nak pergi post skill tu faham lah kan. Dia dah Haikal ke lagi siapa lagi ya. Okey. Kemudian okey, dia tugas macam ni. Bila kamu tekan ni switch satu ni, bila sekali tekan je, sekali press, so dia punya akan mengalami sini, kemudian dia akan pergi ke sini, kemudian dia akan hidupkan L1. So L1 hidup, dan ni pun terkatuk. Ni pun terkatuk. Bila ni terkatuk, yang ni tak perlu tekan dah, lepas. So dia akan jadi arus mengalir itu akan jadi mengalir daripada sini ke sini. Okey, dan dia akan on L1 ni akan aktif sepanjang masa. Ya. Sekali saja. Itu nama latching output dah. Semua akan lihat dia punya ladder tu seperti ni. Okey. So L1 ni supaya macam dia punya memori lah, memory flag. Dia bukan output lampu ke, bukan output macam buff ke, dia memori saja. Okey. Okey, jadi bila ni dia punya program ladder tu masuk ke sini, so dia akan sebenarnya tak boleh tulis L1 pun tak apa. Tak boleh tulis Q40 ke apa. Ni Q40 macam menggunakan terus output tu lah. Okey. Sediakan ni masuk. Ini Q40 untuk gambar untuk program ni dia tulis Q40 ni sebagai L1. Dia akan ni aktifkan, dia akan terus aktifkan. Okey. Nak tunjuk ni memang kalau saya cerita je kamu mungkin pening lah. Tapi kalau kamu buat kat program, kamu akan nampak. Okey, nanti saya akan cuba cari satu mungkin program satu software ke apakah yang boleh buat dekat laptop kamu sendiri. Saya akan cuba cari, tengok. Kalau siapa-siapa yang tahu ke, mana tahu Haikal ke kan, mungkin boleh ni. Mungkin kamu boleh Haikal tahu tak? Tahu tak program mana-mana ke? Dekat ni? Online ke apa ke? Program apa tu? Program dekat online ke buat program ladder ringkas ke? Saya pun tengok kat library je selalu. Ada kan kalau PSC kan ada library dia. Macam mana? Kan selalu kalau PSC kan ada library dia. Contoh nak maksud saya buat senang nak macam ada program dekat link kat mana-mana link kat mana-mana internet ke kan, web mana-mana boleh buat program ringkas ladder ke kan. Nampak? Ada kamu tahu? Saya tak tahu. Saya pun belajar dekat ladder, dekat library kan PSC kan ada library dia. Saya tengok kat situ je.
Itu kalau ada program dekat dalam laptop lah. Kalau macam boleh buat program online. Saya Ada kamu tak tahu. Tak tahu. Okey, tak apa-apa. Nanti saya ni lah. Okey, tak apa, kita teruskan ni. Okey, kemudian tadi latching output. Okey, latching output. Kemudian latching output macam ni pula. Okey. So ini adalah switch S1, S2. Jadi kalau bila S1 ni aktif tu maksudnya kalau push button tu di press lah. Lepas tu yang ni akan on, S1 ni akan on. Okey, S1 ni akan on. Okey, bila S1 akan on, yang ni pun S1 di sini akan on, akan aktif. Dan S1 sini pun akan aktif sebab benda ni benda yang sama. S1 ni dengan S1 ni benda yang sama. Jadi bila ni aktif, dia akan mengalir lah. Arus akan mengalir. Ni katakanlah 24, ni kosong, ground. So arus akan mengalir seperti ini ke sini. Okey. Jadi macam mana nak offkan dia? Nak resetkan dia ataupun nak offkan, tak bagi aktifkan ni, kamu tekan S2 ni, kemudian dia akan terbuka ni, barulah S1 ni akan off. Okey. Akan tak aktif, not aktif. Okey. So dia punya program seperti ni. Ni beza sikit. Ni S1 ni di dalam sini. Okey. So kalau yang tadi tu S2 tu kat 2 ni. Tapi ni kali ni S1 di dalam ni. Okey. Okey. So dia ni adalah program dia. Kalau bentuk macam ni adalah input lah, input. So bentuk macam ni. Ni pun input, ni pun input. Yang ni tak aktif. Ni tak yang ni tak aktif, yang ni aktif. Aktif tu maksudnya dia macam terkatuk lah ni. Okey, ni output. Okey. Untuk input 0.0, untuk output 4.0 bermula dengan 4. Okey, yang tu Zeeman lah. Yang kita ada kat sini, PLC yang kita ada ni Zeeman. Jadi Zeeman tu dia output dia Q, dia tulis Q bermula dengan 4.0. Kalau PLC lain dia mungkin bukan bermula dengan 4 lah. Okay. So ni adalah statement list in function block diagram. So yang penting tu ladder tu kamu faham macam mana buat. Okay. Jadi bukan tak penting tapi kamu boleh convert. Dah dapat ni kamu boleh convert ke sini dengan function block diagram. Okay. Okay, latching. Okay, itu latching. SR memory function. SR ni ringkasan daripada set reset memory function. Okay. Okay. Adalah set reset. Okay, set reset memory function. So latching tu dia sama macam latching out tadi tu. Kamu lihat kat sini. Kan? Yang ni. Dia sama macam set set reset memory function. Sama kan? Nampak tak? Yang ni. Yang ni. Dengan yang ni. Okay? Sama kan? Okay.
Okey. So dia punya ladder tu sama juga macam tadi lah. Dia punya jawapan tu sama juga macam tadi lah. Oh, ni dia tulis ringkas lah terus. Ni dia tulis ringkas lah terus di sini. Okey. Dia kurang sama kan? Dia tulis ringkas lah terus. Kemudian kita ada reset set. Reset set. Okey. Ini adalah reset pada Ustaz. Kita guna pen jenis lain lah. Reset set. Tadi latching tu ada dua jenis. Kan? So yang dua jenis tu dia sama macam yang ni. Yang lagi satu jenis tu sama macam yang ni. Okay, ni kita panggil latching output nombor 2 lah. Nombor 2. Okay. Kemudian ni kita panggil latching output nombor 1 lah. So ni nombor 1. Okay, latching output nombor 1. So latching output nombor 1 dan latching output nombor 1 sopa macam set reset. Okay. SR. Okay, latching output nombor 1 ni dia sama macam set. Latching output nombor 2 dia sama reset set. Okay, reset set. Okay. So ni sama macam latching output nombor 1. Nombor 1. Sama macam nombor latching output nombor 1. Okay. So reset set ni dia sama macam latching output nombor 2. Latching output nombor 2. Saya tulis ringkasan di sini lah, LO, latching output. Okay.
Latching output nombor 2 ni ataupun set ni, dia punya bentuk macam tadi tu, yang ni. Macam ni. So dia punya ladder tu adalah ni lah. Okay. Okay, apa beza reset set dengan set reset? Reset set ataupun apa beza set reset dengan reset set? Apa beza? Reset set, set reset dengan dan set reset dengan reset set. Apa beza? Okay. Okay, set reset dengan reset set ni adalah, jika set reset dia akan mendahului set ni dulu. Dia akan mendahului set ni dulu. Kalau katakanlah set reset ni aktif dalam serentak, aktif pada waktu serentak. Okay. Aktif pada waktu serentak, dia akan pilih set dulu. Sama juga macam ni, reset set ni, okay, dia akan aktif katakanlah reset set ni dia akan aktif pada waktu serentak, iaitu yang ni lah. Yang ni. Yang ni dengan yang ni. Okay. Katakanlah dua ni dia akan aktif dalam waktu yang serentak. Dia akan pilih reset dulu. Maksudnya tak aktif lah. Contohnya macam S1 ni di press dengan S1 dengan S2 ni push button di press pada waktu yang serentak, output tak akan ada kat sini. S1 ni tak akan aktif. Ni tak akan aktif. So dia pilih yang depan ni. Sebab tu dia tulis kat depan. Okay. Ini untuk S7. Kalau Zeeman lain dia tulisan dia lain lah. Kalau S7-300 dia macam ni. Okay. So kamu lihat kat sini dia punya reset tu di atas. Reset tu di atas. Berbanding dengan ni, dengan ni, set tu di atas. Kalau ladder tu nak tengok, kalau nak tengok jenis set reset ataupun reset set, kamu tengok yang di atas ni. Okay. Yang di atas ni, kalau dia S, bermaksud dia adalah set reset lah. Okay. Kalau yang ni pula, kalau reset ni A ni di atas, ni adalah reset set. Reset set. Okay. Ni untuk S7-300 lah. Kalau S7-200, dia sama juga, S tu mesti di atas. Tapi tak apa, nanti kamu akan belajar dalam automation lah kot. Dalam saja automation. Okay. So latching ataupun set reset ataupun reset set ni, dia bertujuan untuk sekali saja aktif, dia terus on. Maksudnya kalau input ni aktif sekejap saja, kalau aktif sekejap saja, dia akan terus on. Dua-dua ni fungsi sama. Semua boleh dengar suara? Boleh sir. Boleh sir. Kedua-dua ni function dia
jika input 1, S1 ni lah. S1 ni dia aktif sekali saja ataupun sesaat saja. Ni bukan tekan serentak. Bukan tekan serentak. Kalau S1 ni tekan sekali saja. Tak serentak. Ataupun sekali saja. Bila S1 ni aktif sekejap saja, dia akan, sistem tu akan terus on. Okay. Sistem tu aktif sekejap je, dia akan, S1 ni akan terus on. Terus on. Okay. So yang ni S1 ni sebagai main lah. Main ataupun nak setkan dia lah. Yang ni sebagai nak resetkan dia. Jadi input S2 ni nak reset. Okay. Input S1 ni nak setkan. Okay. Set ni tekan sekali saja. Sekejap saja. Dia akan terus, output ni akan terus on. Akan terus on. On terus. Kalau ni sekejap saja. Sama juga function set reset dengan reset set. Sama. Okay. Bentuk dia macam tu. Schematic diagram dia bentuk tu, tapi dia fungsi dia sama. Beza dia adalah jika di tekan serentak set dan reset tu. Okey, sekali saja tekan set, output on, output akan terus on. Okey, akan terus on. Okey. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, ini contoh masalah. Okey. Jika input seperti ini, so output ketiga-tiga ladder ni, ketiga-tiga jalur ladder ni sama. Ni sama dengan ni. Ni sama dengan ni sama dengan ni. Okey, sama. Okey. Apa akan terjadi pada tetapi dia punya input tu berbeza. Q4.0 ni output. Ketiga-tiga ni output dia adalah Q4.0. Tapi input dia berbeza. I0.0, I0.1, I0.2, I0.3 dan I0.5. Apa terjadi pada Q4.0? Okay. With the output Q4.0 be activate when you activate ini ABCD. Okay. Soalan dia. Okey. Jika jadi macam ni, I0.0, I0.1 on. Ni akan on, ni off. Okey. Apa terjadi pada Q1? Okey. So PLC register in PIQ that Q1 aktif. Kalau ni pula dia akan tak aktif, ni akan tak aktif. Okey. So ni akan aktif. So ni akan aktif. Ni dia akan tak aktif. Line ni tak akan aktif, ni tak akan aktif. So apa result Q.0? Okey, result dia adalah kosong.
Okay, result dia adalah kosong. Aktif, ni aktif, sepatutnya ni aktif. Tapi result dia akan kosong juga. Akan kosong. So result dia akan kosong. Tak aktif lah maksudnya. Q buat kosong, dia tak aktif. Kemudian kita lihat ni pula. Katakanlah ni off, off, on, off, off. Ni akan aktif. Q4.0 akan aktif. So ni Q4.0 akan maaf. So ni akan tak aktif sebab ni adalah kosong. Off. Ni adalah off. So ni on. Dia akan ni aktif. So ni off. Ni off. Tak aktif. Jadi Q4.0 tu apa result dia? Sekejap ni Q4.0 ketiga-tiga ni Q4.0 benda yang sama. Okay. So result dia adalah Q4.0 dia akan tak aktif. Zero lah. Okay. Okay. Lihat ni. Ini pula. Jadi ni pun sama. Ni akan tak aktif. Dan ni akan tak aktif. Ni akan aktif. Jadi Q4.0 pun tak aktif. Walaupun satu saja aktif sini. Tak aktif. Okay. So dia bukan jadi aktif, dia akan tak aktif. Dia nak aktif, dia kena ni aktif. Sepatutnya kamu tak boleh buat program cara macam ni lah. Jangan gunakan output yang sama. Mana tak, tapi selalu terjadi kalau kamu dah ada panjang, kan, program panjang, kamu akan gunakan balik output tu. Q4.0 tu akan gunakan balik. Okay. Selalu terjadilah kalau panjang kamu akan tak nampak. Kalau program ringkas nanti kamu akan nampak. Akan nampak. So macam mana bila waktu Q4.0 ni dia aktif, dia kena ke 66 ni aktif barulah dia aktif. Bukan. Dia ikut yang paling bawah sekali. Tersilap saya. So dia akan ikut yang paling bawah sekali. Keliru saya sikit. Okay. So dia akan aktif. Dia akan aktif satu. Sebab dia akan ikut yang paling bawah sekali. Ni semua sama untuk jenis PLC yang lain, semua sama. Okay. Dia akan aktif. Ikut yang paling bawah sekali. Sebab dia akan baca daripada atas ke bawah. So dia akan ikut aktif sekali. Tadi tersilap. Bukan dia kena ke 66 ni aktif, baru dia aktif. Tapi dia ikut yang paling bawah sekali sebab dia baca daripada bawah. Jadi kalau dia baca daripada atas. Okay. Bila dia baca daripada atas, jadi mula-mula dia tak aktif. Lepas tu dia akan jadi aktif. Okay. Akan jadi aktif. Last sekali akan jadi aktif. Okay, last sekali je akan. Okay lah. Dia akan ikut ni. Dia akan ikut ni. Okay. Ikut yang paling aktif. Paling bawah sekali. Dia ikut yang atas juga, tapi yang dia baca yang atas juga, tapi yang atas tu dia sebab cepat, dia akan last sekali dia akan ikut yang paling bawah. Okey, dia akan baca ni tak aktif, kemudian barulah dia aktif. Okey, baca
Baca daripada atas ke bawah. So last kali. Last kali. Q1, Q4.0 akan aktif. Okay. Empat kosong silap. 4.0. Okay. Okay, the problem of repetitive output. Therefore, when the same output is used more than once in the program, only the last state. Okay, so yeah. So only the last state of the output will be valid due to the PSC dynamically. Dia baca daripada atas ke bawah. Dynamically updating the PIQ. PIQ ni adalah ringkasan daripada process output image. Process output image. To solve this problem, memory can be used. Kalau kamu lihat kat sini, yang tadi tu, dia gunakan output terus. Okay. So, jadi untuk mengatasi masalah ni, dia kena gunakan memory. Memory. So, memory ni apa? Memory ni defined as memory to intermediate result of binary operation can be treated as flat or variables. Okay. So macam ni. Nak selesaikan masalah, kita kena buat macam ni. Okay. So kita masukkan memori ringkasan dia dalam S7 T100 gunakan istilah M. M. Okay. Dia punya ni nilai ni berapa? Nilai yang ni, apa kamu nak bubuh, kamu boleh mula dengan 0.0. 0.0. So dia binary ya. Binary dia dia 1 byte . Jadi 1 byte ni dia 8 bit lah. Jadi kamu boleh guna bermula dengan 0.0 sampailah 0.7. Bila 0.7 teruskan dengan 1.0. So ni ada 8 bit. So 8 bit sama dengan 1 byte. Ni ada 8 bit. Okay. Daripada 0 sampai 0.0 sampai 0.7 ni adalah 8 bit. Lepas tu dia ubah pula 1.0. Bukan 0.8. Okay. Okay, balik pada memori tadi tu. Daripada memori. Atasi masalah ni.
kamu gunakan masalah yang tadi tu, sebab masalah tu adalah masalah dia ikut paling bawah sekali. Program yang paling bawah barulah dia ikut yang tu. So untuk masalah mengatasi masalah ni kamu kena guna memori. So kamu masukkan memori. So ni masukkan ini masukkan yang ni dengan ni dia N kan. Dia N kan. Ni dengan ni dia N kan. Okay. I0 dengan I0 dia N kan. Dia masukkan dalam M1.0. Maksudnya ni dengan ni dia N kan. Dia masuk dalam ni dengan ni dia N kan. Dia N kan dia masuk dalam sini. Okey. Okey. Kemudian nak gabungkan ni buka kat sini. Ni buka kat sini. Ni buka kat sini. Okey. So yang ni dia O kan. Dia O kan. Dengan ni. Dan ni. Dengan ni. Dia O kan. Kemudian ni dia O kan. So ketiga-tiga ni dia O kan. Okay. So ketiga-tiga ni dia O kan. Maknanya salah satu on dia akan, dan ni akan on. Okay, kamu kena ingat kamu dah belajar kat digital kan. So kamu kena faham lah. Kalau N tu jadi macam mana, kalau O tu jadi macam mana. True table dia. Internal ventilator. Okey, ni task ni. Storage tank. Rujukan. Okey, ni kamu kena buat program. So, task yang pertama. Okey, saya nanti lepas saya terangkan tentang task ni, saya akan kita take file dulu. Dalam waktu yang sama tu saya cuba cari online punya PSC punya ni lah, online PSC punya online punya okey. Lepas tu kamu boleh buat internal ventilator ni. Okey. Storage tank. Okay, saya explain dulu. Okay, 3 ventilator turbine are installed in a long roadway. So jadi ni adalah macam terowong lah, terowong. Roadway tunnel. Okay, terowong lah. Exhaust gas detector mounted at various location along the tunnel. So ni adalah kat sini. Kita install kat sini gas detector. Gas detector kat sini dia install. So gas detector tu sensor lah. So dia install kat sini sensor untuk detect ada gas atau tak. Kat sini. So dia letak kat sini. Letak kat sini. Letak kat sini. Okay, logic, control. So yang ni dia sambung pada sistem PLC. So tugasan ni adalah exhaust fan. M1 ni exhaust fan. So jika okay, if any of this detector are trigger, then the one is switch on. So ventilator 1 ni switch on. Okay. Kemudian if any two
detector A3, any any. Then ventilator 2 and 3 will be switched on. Okay, if all detector are trigger, so ketiga-tiga sensor ni tiga, kesemua ventilator ni akan switch on. Feed the assignment list table, this table given and write the program. Okay. So bila any ni maknanya kamu kena gunakan function or lah. Okay. Okay. So ni task pertama. Okay. Kemudian kita lihat task kedua. Task kedua tu, task kedua ni adalah tank, tangki. Ada tangki pertama, ada tangki kedua. So a pump is used to fill storage tank. The pump is manually start by the operator and at the same time opening valve 1. So dia ada valve 1. Okay. When the first tank is full, the control will automatically fill the second tank by opening the valve number 2. Valve 2. When the second tank is full, the pump will be automatically shut down and a tank full lamp indicator will be light up. Okay, so kat sini pump akan dihidupkan manually. Okay, manually. Bila dihidupkan, valve 1 akan on. Okay, untuk mengisi tangki nombor 1. Okay. So bila okay, bila tangki nombor 1 ni penuh, valve 2 akan on. Okay, akan aktif on. Dia akan mengisi tangki nombor 2. Okay, kat sini kita kata balik tangki nombor 1 ni, valve nombor 1 ni ditutup. Okay, so mungkin dibetulkan ataupun elokkan task ni. Okay, pump ni aktif. Bila dia akan hidupkan valve 1 ni, dia akan masuk ke sini. Bila ni penuh, ni akan tutup dan ni pula akan buka. Dia akan hidup ke sini. Okay, bila ni penuh, barulah ni tutup, indikator lamp akan nyala. Indikator lamp untuk tank full ni akan nyala. So yang tu adalah ataupun task untuk storage tank. Okay. Okay, habis. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan tentang task kena buat ni. So sekarang dalam 9.30. Saya akan bagi saya akan kalau tak ada soalan, saya akan tamatkan kelas kita dengan memberi kamu task ni. Dalam waktu yang sama kamu kena check dalam WhatsApp
Link kat mana saya akan cari link untuk ni lah, untuk online PSC punya online program. Ladder. Okay. Kamu kena check dengan WhatsApp. Okay. Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa sampai start. Kamu check dalam WhatsApp apa-apa task yang saya akan bagilah. Kamu kena buat task 1 dan task 2 ni ya. Kena hantar saya rasa selewat-lewatnya sehingga Isnin minggu depan. Pasal banyak task sikit. Bukan sampai pukul 5. Okey. Okay, saya rasa setakat itu saja. So saya akan stop recording lah.